Hasil pembelajaran bab 11. Pada akhir pembelajaran, pelajar akan boleh mengenali set. Mengenal pasti gambar jawapan, set semester dan pelengkap bagi suatu set dan subset. Pelajar juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan set. Okey, hari ni kita akan masuk set tajuk set kita. Okey. Kat sini dia cakap set A ialah faktor bagi 10. Okey, so macam mana kita nak cari faktor bagi 10? Okey, saya nak pakai cara multiply. Okey, so apa yang darab apa dapat 10. So kita tahu 1 darab 10 kita akan dapat 10. So lagi 2 darab 5 dapat 10 juga. 3 ada lagi tak? 3 tak boleh lah nak darab dapat 10. So tak boleh pakai. Okay, so ini adalah faktor-faktor bagi nombor 10. Okay, so kita senaraikan dia. Set A, faktor bagi 10 Faktor bagi 10 apa tadi? 1, 2, 5 dan 10. 10. Okay, so kita nak tulis dia dalam tata tanda set. Okay. Ni jangan lupa curly bracket ni. X ialah faktor bagi 10. Okey. Okey, seterusnya saya nak ajar tentang simbol pertama dalam set, iaitu simbol epsilon. Okey, epsilon ni maksud dia unsur dalam sesuatu set. Okey, ni epsilon. Okey, so kita tengok soalan yang tadi. Okey, dia kata set P ialah X ialah gandaan 3 dan 10. X melebihi 10 dan tidak melebihi 30. Okey, gandaan 3 maksudnya kita tahu itu adalah sifar 3 kan. So first apa kita nak buat? Sebab dia dah bagi tata tanda set ni, so kita senaraikan dulu. Okey, apa yang kita tahu? 3. Lepas tu 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30. Okey, ni dari 3 sampai 30. Tapi dia cakap, dia dah bagi condition dia. Dia tak boleh sama, dia melebihi 10 dan tidak melebihi 30. Lepas tu kita boleh ambil 10 dengan 30 tak? Tak boleh, sebab dia bukan sama dengan, dia melebihi dan kurang pada 30. Okey, so yang mana kita nak ambil? 12, 30 tak boleh ambil sebab dia tak boleh sama dengan 30. So set P adalah 12 sampai 27 ni. So kita senaraikan balik. Set P adalah 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey, so dia minta kita cari isikan epsilon sama ada dia ada dalam set P ataupun tidak. So 12 ada dalam set P tak? Okey, ada 12. So dia unsur set P. Okey, 23. Cari 23. 23 tak ada, maksudnya dia bukan unsur bagi set P. So bila bukan unsur, slash, maksudnya dia bukan. Okey. Okey, simbol seterusnya yang kita akan belajar ini adalah set semester. Okey, set semester ni dalam English dia universal set Okey, so ni simbol dia. Set semester. Okey. So dekat sini kita tengok dia kata set semester. Set semester ni saya selalu terang dekat anak-anak murid saya. Set semester ni dia macam rujukan balik daripada apa yang dia suruh kita buat. Macam dia satu rujukan. Okey, tak apa, nanti saya terang lagi ni, tengok Set semester dia kata X ialah integer dan X tu dia tidak kurang pada kosong dan tidak lebih pada 15. Okey. So kat sini kita boleh senaraikan integer-integer ni untuk memudahkan kerja. So set semester ni equal to okey, 1, 2, 3, 4, 5,
14. Okey, dia tak boleh tak boleh ambil 15 sebab dia tidak sama tau. Dia bawah pada 15. Okey. Okey, so ni soalan dia. Okey, tengok ni Okey, dia kata set A adalah faktor sepunya 12 dan 18. So, tadi kita saya dah tunjuk kan macam mana kita nak cari faktor sepunya. Faktor sepunya boleh pakai darab ataupun pakai bahagi. Okey, so faktor sepunya bagi 12. Faktor sepunya ni dia faktor apa yang sama, faktor untuk nombor 12 dan 18, faktor apa yang sama. Okey, so kita akan dapat 1, 2, 3 dan 6. Ni adalah faktor sepunya bagi nombor 12 dan 18. Okey, so 1, 2, 3, 6. Kenapa 1, 2, 3, 6? Faktor yang sepunya ada lagi faktor 18. Tapi kita tak boleh ambil sebab epsilon ni, set semester ni, dia sebagai satu rujukan kepada set yang lain. Maksudnya bila dia bagi set semester ni, set semester, mesti dia akan bagi satu lagi set untuk kita cari berujukkan pada set semester. Set semester ni adalah macam set yang ada semua nombor dia, tapi kita kena, bila dia bagi lagi satu set, kita kena kelaskan daripada set semester ni. Dia macam satu rujukan untuk kita cari lagi satu set. Okey, faham kan? Okey, so kat sini yang ada dalam ni ada 1, 2, 3 dan 6. Kalau 18 tak boleh sebab dah melebih. Okey, so ini set A. So saya akan tunjuk lagi satu benda, iaitu set A pelengkap. Okey, set A pelengkap ni adalah nombor-nombor yang tidak ada dalam A, tapi yang baki-baki yang tidak masuk daripada set semester. So kat sini dah ada 1, 2, 3 dan 6. So apa lagi nombor yang tak ada dalam set A ni? So kita tengok 4, 5, 6 dah ada. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Okey, so set pelengkap dan set A ni, dia bila dah ada dua-dua ni, bila kita gabungkan dia, kita akan dapatkan set semester. So set A dan set pelengkap. Faham kan? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada gambar rajah Venn ataupun Venn diagram. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata set semester X ialah nombor genap dan X tu dia tidak kurang pada 1 dan tidak lebih pada 20. Tapi dia boleh sama dengan 20. Sebab apa? Sebab ada garis ni. Maksudnya dia sama dengan dan kurang dan tidak lebih dan sama dengan. Okey. So apa benda kita kena buat first? Kita kena senaraikan. Okey. Set semester adalah, okey, tengok dia kata nombor genap kan, melebihi 1. Maksudnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 boleh tak? Boleh sebab dia kata sama dengan 20. Okey. So, dekat sini kita tengok ni adalah set semester dia tau. Lepas tu dia bagi set yang lain. Set A dia kata 2, 6, 10, 16, 20. Set B 6, 12, 18. Maksudnya set A dan set B ni semua ni ada dalam set semester ni. So, okey, kita tengok ni okey. So, gambar rajah Venn. Okey, ni adalah bentuk gambar rajah Venn. Okey, kita tengok first kita, saya nak asingkan dulu tau. Saya nak tunjukkan dulu bila gambar rajah Venn antara set semester dan set A ni. Okey, set semester kan dia mewakili semua nombor kan. Semua nombor dalam set yang dia bagi tu. Okey, so maksudnya set semester ni dia yang paling besar. Dia tak kisahlah korang nak buat petak ke bulat ke bentuk apa-apa pun. Okay, tapi set semester ni dia dekat luar.
Sebab dia yang mewakili semua nombor. Okay, so dia kata kita tengok set A ni. Set A ada 2, 6, 10, 16, 20. So 2, 6, 10, 16, 20 ni semua ada dalam set semester ni. Nampak? 2, 6, 10, 16, 20. So maksudnya dia ada dalam set semester. Tengok So kita buat bulat, kita letak A dalam tu. Maksudnya ni adalah untuk bahagian set A. Maksudnya ni petak besar ni adalah bahagian untuk set semester. Okay, so apa kita nak buat sekarang? Okay, kita tengok A. Nombor dia kan 2. Okay, kita kena masukkan nombor-nombor ni dalam bulatan A saja sebab ini set A. Okay, tapi nak letak tu kita kena ada dot. Jangan lupa dot tau. Dot ni penting. Kalau tak ada dot ni dia akan jadi benda lain. Okay, so 2, 6, 10, 16, 20. Okay, ni set A. So nombor apa lagi yang tak ada untuk set semester? So dot 4, 6 dah ada dalam ni. 8, 12, 14, 18. So tengok ni antara set semester dan set A. So bila set semester dia mewakili semua nombor, tapi set A dia hanya mewakili nombor-nombor yang dia bagi tu. Okay. Okay, so ni set semester dan A. So kita tengok pula untuk set semester dan set B. Okay, tengok sini. Dia bagi set B ni 6, 12, 18. Okay, dia tak semestinya nanti kalau dalam exam ke apa dia tak bagi macam ni. Maksudnya dia macam tadi saya tunjuk kan, dia kata mungkin dia bagi faktor bagi 10. Maksudnya set A dan set B ni mungkin korang kena cari, lepas tu korang kena buat gambar rajah Venn. Faham ke tak faham? Okay, so tapi ni sebagai contoh, dia dah bagi nombor set B 6, 12, 18. Okay, kita tengok macam tadi juga, tapi ni saya nak buat yang dalam ni, saya tak nak buat bulat, saya nak buat petak. Dia tak kisah tau bentuk apa korang nak buat. Okay, so B 6, 12, 18. So kita buat dot, jangan lupa dot ni tak letak nanti salah. 6, 12 dan 18. Okay, so set semester yang tak ada lagi tadi. So ada 4, 8, 10, 14, 16, 20. So tengok maksudnya semua nombor dah ada. 2. 2 tak ada lagi. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So maksudnya dah lengkap lah untuk set semester dan set B ni. Okay, sekarang saya nak tunjuk. Tadi kan kita asingkan dia kan, set semester dan set B kan. Set semester set A, set semester set B. Okay, so kita nak gabungkan dia. Kalau kita nak gabungkan, macam mana kita buat? Okay, tengok gambar rajah ni. Sekejap Okay, tengok. Sama juga tadi, kita kena letak set semester dekat luar. Sebab apa? Dia mewakili semua nombor kan. So kita tengok first, kita tengok set A dan set B ni apa nombor yang sama. Okay, kat sini kita nampak nombor yang sama, nombor 6. Dua-dua ada nombor 6. So bila dua-dua sama, dia kena bertindih tau. Dia maksudnya set A dan set B dua-dua ada nombor yang sama. Maksudnya apa yang kena ada kat tengah ni sebab dia bertindih. Kat tengah ni nombor 6 sebab dia sama. Okay, so kita masukkan balik nombor-nombor yang belum ada tadi. Tengok set A 2, 10, 16, 20. So dot dot jangan lupa. 2, 10, 16, 20. Untuk set B ada 12 dan 18. Okay, kita dah masuk ni. Sekarang set semester pula. Apa lagi yang belum kita masukkan dalam set A dan set B? Okay, 2, 4 belum, 6, 8, 14. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay,
Sekarang dah lengkap bila gabungan antara set semester A dan set B. Okay, harap korang semua faham. Okay, so hari ni adalah simbol terakhir yang korang akan belajar hari ni. Okay, so tengok sini murid-murid. Okay, simbol terakhir adalah simbol subset. Okay, ni simbol dia macam tu Okay, ni simbol subset. Okay, apa simbol subset ni? Okay, macam ni lah. Contoh ada dua jenis set. Okay, contoh set A. Katakan set A ni nilai dalam set A ni adalah 1, 2, 3 dan 4. So, lepas tu set yang kedua, set B. Dalam set B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, subset. Subset ni bila korang kena tengok pula. Tengok, okay. Apa yang sama dalam set A dan set B. Okay, tengok. Set A ada 1, 2, 3, 4. Set B 1, 2, 1 ada. 2 pun ada. 3 ada. 4 ada. Maksudnya bila semua set ada set A ada dalam set B, dia akan jadi waktu ni lah kita guna simbol subset. Okay, tengok set A subset set B. Okay, bila semua unsur dalam set A ada dalam set B, so dia akan set A subset set B. Tapi boleh ke bila set B subset set A? Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7 ni B. 5, 6, 7 ada ke dalam set A? Tak ada kan? So bila semua simbol ni tak ada dalam set A, so dia bukan subset. B bukan subset A. Okay. Okay, setakat ini saja kelas hari ni. Okay, tapi before that saya nak bagi latihan sikit. Nanti saya forward dalam group WhatsApp korang. Nanti korang buat benda tu, send balik dekat saya. Okay, jumpa lagi kelas minggu depan. Assalamualaikum.